Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Kita jumpa lagi dalam perkongsian kali ni saya nak orang kata sembang ataupun cerita tentang ciri-ciri ataupun tabiat seorang wartawan yang boleh dikatakan berjaya lah. Wartawan ni sebenarnya boleh juga dia jadi dimasukkan juga sebagai ciri-ciri jurufoto yang boleh katakan berjaya lah kan. Ni berjaya ni bukanlah maksud dia menang anugerah ke apa ke, dalam bergantung pada diri masing-masing lah kan. Dia jurufoto ni lebih kepada yang saya masukkan dengan ciri-ciri wartawan yang berjaya ni ataupun jurufoto yang berjaya ni, dia lebih menunjuk kepada kewartawanan lah. So antara ciri-ciri dia yang bagi saya lah, antara banyak yang saya buat pembacaan apa semua kan, saya suka tentang nombor satu ni lah, curiosity apa. Curiosity ni maksudnya rasa ingin tahu tu. Be curious ni. Curiosity macam mana nak sebut dia dalam bahasa Inggeris lebih kurang, tapi maksudnya dia keinginan nak tahu tentang sesuatu tu lebih daripada orang lain tu, perasaan rasa ingin tahu tu. Dia ada banyak, dia kalau ikutkan dalam kita banyak kategori lah, mungkin ada dalam 7 lah. Antara lain rasa ingin tahu tu lah. Selain daripada tu, skepticism ni dia macam walaupun dia rasa ingin tahu, dia ada lagi keraguan tentang sesuatu tu. Macam bila dia nak ambil gambar ataupun mencari story tu, dia bukan terima bulat-bulat daripada satu sumber lah. Dia akan cari banyak macam sumber lagi persistence ni macam kesungguhan lah, ataupun kesungguhan dia dalam mencari satu-satu bahan tu. Dia tak putus asa. Kalau dia tak dapat benda tu, dia akan cuba juga sampai dapat. Lagi satu, empathy ni macam sifat belas kasihan ni bukannya maksudnya kesian tengok orang tu, dia juga ada rasa dalam diri dia macam apa ni lah, dia boleh masuk, dia boleh turut merasai sebagaimana orang tu rasa tentang masalah-masalah tertentu lah. Bukannya kesian sebagai orang luar, walaupun kita bukanlah duduk di situ atau tinggal di satu tempat tu kan, tapi masalah yang dialami oleh individu atau masyarakat setempat tu turut dirasai oleh jurufoto ataupun wartawan yang membuat liputan di situ lah. Bukan sekadar kasihan saja. Lagi tu kreativiti lah. Kreativiti ni biasalah kan, memang jadi sebagai fotografer ataupun wartawan dia memang dia kreatif lah. Disiplin, ini memang tak payah nak orang kata diperincikan lagi lah kan. Memang disiplin tu penting lah. Lagi satu, passion ni dia lebih daripada, kalau dia buat kerja tu lebih daripada kerja hakiki dia lah. Passion ni dia, kalau dalam bahasa Malaysia ni mungkin ayat sesuai dia, gairah ni dia memang betul-betul minat benda tu. Dia bukannya habis kerja habis lah. Gairah ni dia macam excited dia tu. Kalau contoh kalau dia dapat satu tugasan ataupun kalau ada satu benda dia nak buat tu, dia punya excited dia tu memang dia gila-gila lah. So macam, tapi nombor satu yang saya suka memang curiosity lah. Macam mana nak sebut, curiosity lah. Rasa ingin tahu tu. Tentang fotografer pun, yang terutama yang terlibat dalam bidang kewartawanan ni, bagi saya tu perasaan rasa ingin tahu tu mesti diletakkan dalam nombor satu lah. Tapi benda tu dia bukannya boleh orang kata apa, nak jadikan diri tu ingin tahu. Dia mesti datang dalam diri sendiri. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia macam tak berapa nak minat kan. Saya pernah juga kadang-kadang pergi assignment dengan wartawan lain yang campur kan. Bila hantar pergi satu tempat tu, dia macam boring kan. Ada setengah satu tempat saya pergi tu, macam tempat tu agak remote kan. Ada setengah wartawan tu setengah dia macam mengomel ataupun komplain lah, kenapa lah bos aku hantar tempat gym tendang ni kan, tak ada tempat lain kan, hantar lah tempat yang happening sikit kan. Maksudnya apa, dia tempat gym tendang ni, saya tak nak sebut lah tempat dia macam jauh daripada bandar internet pun, line internet pun macam putus-putus kan. Macam saya memang minat benda tu. Kalau tempat tu tak ada liputan internet ataupun susah nak akses kan, lagi saya minat lah pasal saya nak tahu kan. Macam ada yang seorang ni sepanjang jalan dia bising pasal tu kan. So bagi saya, kalau dia sebagai seorang memang minat sebagai wartawan, dia rasa ingin tahu dia tu, memang excited tu. Walaupun tempat tu tak ada, dia mesti nak tahu kenapa tak ada kan. Dia macam pengalaman. Contohlah kita biasa duduk di bandar, line internet pergi mana-mana pun ada kan. Walaupun bukan line free wifi,
line free telefonan. Tapi bila kita masuk kawasan tu line tak ada tu kan, memang kita rasa frust. Tapi kita mendalami jiwa masyarakat kat situ macam mana kan, macam mana dia hidup kat situ kan. Bukan saja line wifi, line internet, line 3G, 4G lagi tak ada lah. Line telefon pun kadang-kadang putus-putus kan. Ataupun memang ada setengah tempat tu dead, macam dead zone lah, macam tak ada kan. Saya tengok dia, macam mana kau boleh jadi wartawan? Dalam hati saya cakap, macam mana kau boleh jadi wartawan? Tapi kalau pergi tempat yang dia tak pernah pergi tempat tu, lepas tu dia bising-bising, bagi saya dia kena ada rasa excited lah. Memang best lah kan bagi saya. Kalau tempat yang saya tak pernah pergi, tak kira lah tempat tu menarik pada pandangan orang awam, ataupun tempat tu macam yelah terpencil kan, macam memang excited gila lah. Dia nak cakap tu macam susah sikit lah. Memang tak ada lain lah. Kita akan rasa macam dia bosan ni bukan apa, pasal setengah-setengah generasi sekarang lah. Mungkin ada generasi sekarang tak setuju kan. Dia macam kalau boleh nak sentiasa je ada line internet kan. Maksudnya bila pergi tempat tu dia nak selfie, nak post aku ada kat sini. Dia tak nak dah balik dah seminggu keluar daripada kawasan hutan yang dalam tu baru nak bagi tahu kawan-kawan. Dia rasa macam dah pasti lah cerita tu kan. Macam kita ni mungkin generasi old timer ni, kalau terputus hubungan ataupun daripada dunia seminggu ke, tak ada masalah sangat, pasal kita pernah hidup di zaman tu. Maksudnya pernah hidup di zaman yang orang kata apa, tak ada internet kan. Bila kita keluar pun kadang-kadang melalui surat baru orang tahu keadaan kita macam mana kan. Telefon pun bukannya semua orang ada masa tu, public pun susah. So bagi saya nombor beri rasa ingin tahu tu nombor satu lah. Siapa-siapa yang berminat nak jadi jurufoto ataupun wartawan tu bidang yang lebih luas lah kan. Walaupun apa yang saya share ni lebih menjurus kepada wartawan, tapi dia lebih juga boleh diguna pakai kepada jurufoto yang terlibat dalam bidang kewartawanan ni. Dia kena ada rasa minat tu. Dia tak boleh, bukan tak boleh, benda ni kena datang dalam diri sendirilah. Dia tak boleh ada apa, bila bos bagi satu assignment tu dia kena ada rasa excited lah. Kalau dia pilih bidang tu lah. Maksudnya kalau dia tak pernah pergi tempat tu, bos bagi pergi tempat tu, tempat tu macam mana, dia mesti ada rasa excited tu. Salah satu sebab saya pilih bidang foto ni pasal saya tak suka duduk di pejabat. Lagi satu mungkin yelah, kita belajar pun tak tinggi kan. Tapi ada hikmah dia juga. Cuma ada pro and con dia lah. Dari segi, macam saya beritahu sebelum ni lah, dari segi keuangan tu mungkin pendapatan dia tak lah tinggi sangat kan. Tapi dari segi pengalaman tu memang banyak lah. Walaupun pengalaman tu kita tak boleh lah bawa pergi kedai kan, bagi tahu dekat uncle tu, uncle saya nak beli beras 1 kilo, saya cerita nak beli beras 10 kilo, saya cerita pengalaman kerja you bagi saya free, boleh lah? Memang tak boleh lah pengalaman tu kan. Tapi pengalaman hidup tu dia beri kepuasan lah. Macam pernah saya pergi ada setengah tempat tu dengan bos-bos atasan kan, dia pegawai atasan kan, gaji dia pun mungkin 2 atau 3 kali ganda daripada saya. Dia cakap, untung lah kau kerja kan, dah boleh pergi sana sini overseas kan, pergi masuk sana masuk sini. Dia dah kerja lebih 20 tahun, nak masuk 30 tahun pun. Walaupun pangkat dia bos-bos kan, dia pun tak pernah pergi situ. Tapi kelebihan dia dekat situ lah, dia ada pendapatan yang tinggi lah berbanding kita ni. Pendapatan tak banyak, cuma pengalaman kita di setengah-setengah tempat tu, akses tu banyak lah kan. Cuma macam sebelum ni, macam yang saya cerita sebelum ni lah, bidang ni bukanlah bidang yang menjanjikan pendapatan yang lumayan lah. Siapa yang masuk bidang ni harap nak jadi kaya raya tu, bukan bidang yang betul lah. Memang ada lah jurufoto ataupun wartawan yang kaya kan, tapi jumlah ni bukanlah ramai sangat. Mungkin dia ada bisnes lain ke, ada kontak dengan individu tertentu kan. Cuma saya nak tekan sekali lagi dah, siapa-siapa yang minat dalam bidang kewartawanan ni ataupun jurufoto ni, pasal sekarang ni jurufoto kewartawanan dia bukannya kena ambil gambar saja, dia juga seboleh-boleh sebaik-baiknya kena pandai menulis, ataupun sekarang ni kena pandai ambil video juga. Dia kena jadi macam one man show tu. Dia tak macam dulu. Macam dulu masa pergi interview di Jabatan Penerangan tu, sekitar tahun 1999 ke 2000 tu kan. 98 99 tu. Interview dia tanya tentang foto saja. Dia tak tanya boleh tulis caption ke, dia tak tanya boleh ambil video ke, pasal video tu dah bidang lain. Dia tanya pasal gambar. Kalau ada situasi ni macam mana. Tapi sekarang ni kalau interview, sebaik-baiknya kita ada skill yang lebih daripada tu. Maksudnya kita kena ada skill, kalau boleh kita ada skill ambil gambar tu dah tentulah kan. Skill menulis, skill social media, Instagram, sekarang ni mungkin TikTok, YouTube, nak buat konten macam mana kan. Dia perlukan lebih daripada tu. Dan orang yang boleh stay lama ni bukannya maksudnya berhenti kerja ke apa.
Yang boleh stay lama ni maksudnya yang boleh maintain dia punya minat yang lama tu, orang yang apa itulah, ada curiosity ataupun passion dalam bidang tu. Kalau dia tak ada passion, dia tak ada minat, bila dia dah masuk kerja, lama-lama dia kerja tu jadi kerja je lah. Pergi kerja, pas kad, balik. Ataupun ada assignment, buat, balik. Hari Minggu kadang-kadang dia tak nak fikir dah pasal-pasal foto, pasal-pasal kerja dia tak nak fikir dah. Kalau orang yang minat, lepas habis saja waktu kerja, mungkin dia akan fikir tentang personal assignment untuk diri dia sendiri kan. Dia memang tak puas lah dengan kerja-kerja yang ada di jabatan ke agensi. Pasal benda-benda tu kadang-kadang tak menepati dia punya selera kan. Yelah, kita tak boleh nak pilih assignment. Kadang-kadang assignment cover macam-macam lah kan ada. Kadang-kadang ambil gambar orang kata apa, gambar jalan raya, gambar kesesakan jalan raya, gambar longkang tersumbat, gambar mahkamah, maksudnya gambar kes-kes di mahkamah. Benda-benda tu kerja seharian lah. Tapi dalam masa yang sama mungkin jurufoto tu ada minat, personal interest lain lah. So masa cuti atau bila dia buat benda tu. Ramai juga fotografer yang saya tengok jenis macam tu. Kerja hakiki dia buat, tapi dalam masa yang sama bila dia ada masa atau kekosongan, dia akan keluar dengan kawan-kawan dia, akan cari bahan berita yang lain. Yang bahan berita ni maksudnya yang lebih menjurus kepada jurufoto bidang journalism ni lah, foto kewartawanan ni lah. Dia buat something yang bos dia tak suruh, tapi ada kaitan dengan kerja dia. Dan benda tu pun walaupun bukan kerja hakiki yang agensi ataupun bos dia suruh, tapi benda tu boleh relate juga dengan kerja dia. Masih tak lari lagi dalam kerja dia. Cuma personal assignment ni dia ambil masa yang boleh kata agak lama lah. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, ataupun mungkin setahun. Benda-benda yang dikumpul-kumpul untuk jadikan satu bahan story yang kepuasan diri sendiri lah. Maksudnya ni hasil yang idea dia sendiri, dia nak buat story tu, bukannya idea yang dah disusun oleh pihak atasan dia. So bagi saya satu lagi lah, siapa yang betul-betul minat, dia kena ada, bukan kena ada lah, benda ni memang kena dalam diri sendiri lah. Kalau benda tu tak ada, boleh lah, mungkin tak lama lah, ataupun bila dah dapat job jadi bising-bising lah. Bila dapat sama pergi tempat-tempat yang tak best lah. Dia sebenarnya kalau ikutkan, tak ada tempat yang tak ada istilah tak best, semua tempat best kan. Pasal setiap kali assignment ada saja benda-benda menarik yang kita tak tahu. Tu yang salah satu sebab saya minat bidang ni. Pasal kalau ada assignment, benda dia tak sama. Hari ni mungkin ambil gambar di pejabat PM, esok lusa mungkin kena ikut KSU ataupun menteri masuk dalam hutan kan. Kita tak tahu. Benda-benda tu saya pernah lalui, so saya boleh cerita lah benda-benda ni. Memang benda-benda yang unexpected tu, benda-benda tu yang buat, walaupun saya dah dalam bidang ni dah lebih 20 tahun, dia masih lagi, orang kata passion tu masih lagi tak hilang lah. Ok lah, setakat tu lah perkongsian ringkas saya kali ni tentang orang kata apa, antara ciri-ciri tabiat ataupun perangai yang sebaik-baiknya ada lah untuk siapa yang berminat dalam bidang kewartawanan ni lah. Kalau wartawan ni dia yang tadi tu lah. Kalau apa, fotojurnalis ni atau foto kewartawanan ni, sebaik-baiknya dia ada ciri-ciri macam tu untuk kekal lama. Kekal lama ni maksudnya supaya dia akan sentiasa excited dengan kerja dia lah, tak ada kan rasa boring dengan kerja dia. Pressure memang pressure kan, nama pun press kan, press kan, memang mesti ada pressure lah. Kalau relax, dia tak ada cabaran tu, tak tahulah kan. Bagi setengah orang mungkin best lah, kerja tak ada cabaran, relax, tak stres kan. Itu masing-masing lah kan. Ok lah, itulah saja sekian perkongsian ringkas tentang antara ciri-ciri yang sebaik-baiknya ada pada diri seorang wartawan ataupun jurufoto yang terlibat dalam bidang kewartawanan ni. Ok.